Hai, nama saya Angelina Florence, anak perempuan Wadibil. Tajuk saya adalah kepelbagaian kebudayaan dan kepercayaan agama di Malaysia. Budaya perkahwinan mengikut kepelbagaian agama. Okey, upacara perkahwinan mengikut kebudayaan agama Hindu. Okey. Yang pertama merisik. Merisik iaitu status ekonomi, status sosial, merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, gaji, pekerja, etika, moral, segi keluarga. Lepas dia sama dengan kita akan lihat kepentingan keluarga lah, kepentingan keluarga, ada adat keluarga. So macam tu. Kedua ialah kunjungi ke rumah pengantin. Okey. Pengantin lelaki akan mengunjungi ke rumah pengantin perempuan. Okey. Dia akan beli bokeh ke macam tu. So dia akan ahli keluarga pengantin lelaki akan pergi ke rumah pengantin perempuan. Lepas kedua-dua ahli keluarga akan berbincang, lepas tu akan tengok Purtum. Purtum tu adalah sangat penting bagi dalam adat budaya Hindu lah. Sebelum kahwin, kedua-dua Purtum pengantin lelaki dengan perempuan akan ditengok oleh sami-sami lah, sami-sami di koil. Kita akan pergi tanyalah ada Purtum semua ada perfect ke ataupun ada masalah ke selepas kahwin, so macam tu. Okey. Ketiga adalah ikat janji ataupun nicium. Okey, nicium tu adalah pengantin lelaki akan membeli barang seperti beg, sirih, gula-gula, barang emas ke, perfume, beg, sari, so macam tu. So pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan dan membuat nicium. Okey, dia akan ada makan makanan. So dia sekali dengan jamuan yang kecil lah. Okey. Keempat adalah parisem. Okey, parisem tu bermaksud pertukaran cincin. Pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan bertukar cincin. Okey. Dan juga kita akan buat kenduri yang kecil juga. Selepas tu kelima, kad jemputan. Kad jemputan lah adalah sangat-sangat penting dalam agama budaya Hindu. Masa 12 tahun buat hari jadi, lepas tu hari jadi buat untuk 21 tahun, so macam tu adalah sangat-sangat penting. Okey. Dia akan buat kad jemputan, beri kepada semua orang yang kenal lah, kawan-kawan ke, family, semua orang. Okey. Untuk kad jemputan ni, orang yang sangat-sangat penting, okey, orang yang sangat-sangat penting, dia akan letak dalam satu pinggan tu, dia akan letak kelapa, sari ke, letak baju lah, vesti ke, baju ke, apa-apa baju kita akan letak. Lepas tu sirih, gula-gula. Lepas tu kita letakkan kad jemputan. Lepas tu kita akan letak duit RM11 ke, RM21 ke, RM51 ke, RM101 ke, macam tu lah. Kita akan letak. So itu adalah tanda hormat. Lepas tu kita akan memberitahu iaitu dalam perkahwinan ni orang tu adalah sangat penting untuk kita. So macam tu. Okey. Keenam, penyediaan tali. Penyediaan tali. Tali ni adalah masa ikat, kita akan ikat dengan benang putih. Benang putih yang bersapu dengan kunyit. Okey. Semua orang akan ikat benang putih yang bersapu dengan kunyit dulu. Okey. Yang tali tu emas. Dia ikut, tali tu ada pelbagai jenis. Lingat tali, putu tali dan juga banyak-banyak lah. Ikut family lah, family. Dia ada family tali lah actually. Okay. Dia akan ikut family dia. So selepas ikat tali tu dalam 12 hari ke 21 hari ke, baru dia boleh tukar ke, you nak tukar tali lain ke, ataupun you nak tukar untuk tali emas ke. So itu based on that. Yang tali yang ada kat sini tu adalah sangat-sangat penting lah. Yang emas tu, masa ikat pun emas tu ada. Yang kecil tu dia ada, ikut tali lah, itu tali. Yang ni adalah benang. Macam tu, yang benang putih yang sapu dengan kunyit tu adalah benang. Yang ada yang kat bawah ni, benten dekat sini tu adalah tali. Kita akan panggil tali. Okay.
Ketujuh, muhur tekal ni adalah 5 hari sebelum perkahwinan kita akan ikat pokok yang masih muda lah, macam tanda kebaikan lah. So dia sapu dengan kunyit, dia sembahyang ikat tali, lepas kita panggil Sami untuk datang dan doakan semacam itulah. Okey, seterusnya kita ke-8, upacara kegemaran ataupun keperkahwinan. Okey, dalam perkahwinan yang paling penting adalah tali lah. Pengantin lelaki akan mengikat tali kepada pengantin perempuan di leher. Dia akan ikat tali, lepas tu dia akan letak kunggemam di tengah-tengah kepala sini. So itu adalah sangat-sangat penting, dan itu adalah tanda kedua-dua mereka telah berkahwin. Dan ada sikit orang, untuk lelaki dia akan pakai meti. Meti tu di kaki jari dia akan pakai meti lah, yang warna silver lah dia. Tapi ada kadang-kadang orang pakai emas juga. Okay, so itu based on family lah, normally. Okay, itu adalah yang paling penting lah, meti dengan tali lah. So itu adalah perkahwinan yang agama budaya Hindu lah. Okay, seterusnya dalam masa perkahwinan tu semua tu ada kepercayaan. Okey, tali kena betul, lepas tu tali tu kena ada dekat dada, lepas tu siapa yang kena pegang tali tu, lepas tu siapa yang masa tali tu, kalau pengantin tu pengantin lelaki punya rumah punya perempuan lah, macam adik-beradik ke, ataupun kalau tak ada adik-beradik, dalam saudara lah, adik-beradik saudara ke macam tu, dia akan pegang welaka, kita akan panggil welaka. So dia akan berdiri di belakang pengantin perempuan tu. So itu semua adalah kepercayaan bagi agama Hindu. So last selepas perkahwinan kita akan buat jamuan makanan, seperti dinner lah, kita akan buat besar-besar. Selepas perkahwinan 3 hari pengantin lelaki akan duduk di rumah pengantin perempuan, dan selepas 3 hari tu ahli keluarga pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan dan membuat makanan ahli keluarga lah, jamuan yang kecil untuk ahli keluarga, 2 ahli keluarga saja. Lepas tu dia akan makan-makan, lepas tu cerita, lepas tu baru kita akan hantar pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. So ini adalah upacara perkahwinan mengikut kebudayaan agama Hindu. Thank you. Hai guys, nama saya Kawina. Hari ini saya bercakap tentang baju tradisional India dengan makanan tradisional India. Nombor 1 adalah baju tradisional India, dia menggunakan untuk kuil dengan perkahwinan dan sebagainya. Kedua adalah saya akan bercakap tentang makanan tradisional kaum India. Itu adalah idiapam. Dia panggil sebagai putu mayam dalam bahasa Melayu, merupakan makanan tradisional India yang telah mendapat sambutan yang menggalakkan dari semua bangsa dan kini turut dinikmati oleh semua kaum di Malaysia. Hai semua, nama saya Sanjana Anam Perempuan Muris Kumar dan khusus saya adalah SPP. Saya nak terangkan pasal budaya perkahwinan agama Cina. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mereka penting untuk mengekang institusi keluarga dan melalui keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dalam masyarakat Cina, sesuatu perkahwinan itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya, mengikut kepercayaan juga mereka. Pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adab dianggap tidak sah. Terdapat 2 bentuk perkahwinan yang diamal oleh mereka, yang tu eksplisiti, yang tu perkahwinan yang diatur sama ada oleh ibu bapa atau di orang tengah, dan kedua adalah
implicity, yang tu perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Pada asalnya, adat rusum perkahwinan masyarakat Cina merakumi peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Yang pertama adalah merisik. Merisik adalah untuk mengetahui latar belakang ganis yang dihajati kerana masyarakat Cina mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku wanita terbabit. Merisik terpulang kepada ibu bapa pihak lelaki mahu bertanya kepada kenalan yang mengenali keluarga wanita. Mereka juga boleh berbincang di restoran bersama saudara mara untuk menyeratkan perhubungan di antara ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Yang kedua adalah meminang. Upacara meminang hanya akan dijalankan setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Seorang wakil akan dipilih untuk mengunjungi rumah si gadis untuk membincang perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu bapa pengantin perempuan akan berbincang dengan wakil itu tentang jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai untuk berlangsungkan perkahwinan. Selepas kedua-dua pihak sudah bersetuju untuk perkahwinan, barulah upacara pertunangan yang dijalankan. Wakil daripada pihak lelaki akan diutuskan oleh ibu bapa pihak lelaki sebagai wakil untuk meminang pilihan hati anak mereka, dan juga wakil daripada pihak perempuan juga akan diutuskan oleh ibu bapa sebagai wakil untuk meminang pilihan hati anak mereka. Yang ketiga adalah upacara pertunangan. Berdasarkan kalender Cina, kerana hati yang dipilih perlu bersesuai dengan pasangan berkenan. Selepas bersetuju untuk meminang pilihan hati anak mereka, upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Kedua-dua bakal pengantin akan menyaruh cincin di jari manis kiri mereka sehingga hari perkahwinan sebagai bukti bersetujuan. Wanita tersebut akan menyerahkan sekeping kertas merah atau ningsang yang mengandungi nama, umur dan tarikh lahiran. Selepas itu, kedua-dua ningsang lalu mencatatkan pada sehelai kertas merah yang dinamakan ningkor untuk menentukan hari yang sesuai. Tukar titik akan memberi 2 keping ningkor kepada pasangan yang hendak berkahwin. Ningkor tersebut mengandungi peraturan-peraturan dan adab-adab perlu diikut oleh pasangan tersebut. Semasa upacara perkahwinan Cina, pengantin lelaki dan perempuan akan berdiri di altar keluarga di mana mereka akan memberi penghormatan kepada langit dan bumi, nenek moyang keluarga dan Tuhan dapur. Tek biasanya dengan 2 biji teratai atau 2 kurma merah dalam setiap cawan akan ditawarkan kepada ibu bapa pengantin lelaki. Akhirnya, pengantin lelaki dan perempuan akan turun kepada satu sama lain menyeburkan majlis, sama ada selepas majlis perkahwinan atau kadang-kadang keesokan harian. Pengantin baru akan menghidangkan teh kepada keluarga pengantin lelaki. Pasangan itu akan menghidangkan teh mengikut urutan, bermula dengan ibu bapa pengantin lelaki, kemudian meneruskan daripada ahli keluarga tertua kepada yang bongsu. Selepas teh ditawarkan dan ditegur, pasangan itu akan menerima sambal merah pertuang diisi dengan wang atau barang kemas. Ini dianggap sebagai pengenalan rasmi keluarga. Contoh pakaian perkahwinan agama Cina adalah untuk lelaki tongshut dan untuk perempuan chongsam. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk mendengar. Contoh makanan agama Cina yang popular di Malaysia adalah nasi ayam, dimsum, yang tofu, ayam pau dan cakute. Tajuk yang akan saya cakapkan ialah budaya perkahwinan agama Melayu. Nama saya Hazrini binti Mansur.
Adat perkahwinan Melayu merupakan adat resam bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam perkahwinan. Bagi masyarakat Melayu, adat perkahwinan Melayu sangat dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh istiadat. Setiap perlakuan mereka akan dipengaruhi dengan adat resam Melayu yang tersendiri, terutama dalam majlis perkahwinan. Malah ada dikatakan akan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran sesebuah majlis perkahwinan. Antara pantang larang sebelum majlis perkahwinan atau kepercayaan budaya perkahwinan Melayu adalah pasangan pengantin tidak dibenarkan keluar dengan pasangan sebelum majlis perkahwinan selama 40 hari bagi mengelakkan tuhmahan ataupun perkataan buruk masyarakat serta pengawal nafsu pasangan. Yang kedua, pasangan dilarang bebas keluar kerana takut disantau. Yang ketiga, selepas menjadi pengantin, elakkan tidur di katil pengantin kerana tak elok dipandang. Peringkat pertama bagi majlis perkahwinan ialah merisik. Sebaik saja ibu bapa seorang lelaki memutuskan bahawa anaknya cukup umur untuk berkahwin, mereka akan mencari pasangan yang sesuai untuk dijadikan isteri kepada anaknya. Biasanya calon akan dipilih berdasarkan keturunan, pendidikan dan juga memilih pengantin perempuan jatuh pada ibu bapa pada keseluruhannya. Merisik ialah kaum pengantin lelaki akan mendatang ke rumah pengantin perempuan untuk merisik dan membagi cincin atas pertanyaan atas contoh setuju bagi menikahkan anaknya dengan anak perempuannya. Yang kedua, meminang atau bertunang. Ibu bapa bakal pengantin lelaki kemudian menugaskan sebilang orang tua untuk bertemu dengan keluarga perempuan bagi memberi cincin bahawa mereka akan mengahwinkan anaknya bersama anak perempuan sebagai tanda rasmi. Yang ketiga, menghantar belanja dan akad. Pada zaman silam, istiadat menghantar mas kahwin dan belanja perkahwinan diadakan sehari atau dua sebelum upacara akad, tetapi kini diadakan bersama-sama mungkin untuk mengurangkan perbelanjaan. Cincin yang bertatakan batu permata, kain sutera yang mencukupi untuk menjahit sehelai baju perempuan dan beraneka jenis kuih. Peringkat yang terakhir ialah bersanding, iaitu setelah upacara pertunangan dan merisik, mereka akan bersanding untuk memulai majlis perkahwinan yang sebetulnya. Yang terakhir, secara kesimpulannya, budaya perkahwinan dalam kalangan etnik Melayu merupakan budaya yang sangat unik dan dianggap sangat penting bagi mereka. Hal ini demikian kerana adat perkahwinan masyarakat Melayu melibatkan beberapa proses, iaitu merisik, bertunang dan adat menghantar belanja dan akad. Setiap adat tersebut adalah sangat penting kerana adat ini diwarisi oleh nenek moyang masyarakat masing-masing. Itu saja. Hai, nama saya Siti Asma binti Syarani. Saya ini nak cakap pasal tentang makanan tradisional orang Melayu. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis makanan tradisional Malaysia, warisan zaman-zaman dahulu, begitu popular dan diminati oleh ramai orang Malaysia dan juga di luar negara. Masyarakat Melayu zaman dahulu sering menggunakan bahan seri masakan yang bersumberkan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, kayu, pucuk, sayuran dan sebagainya. Tanpa disedari, daripada bahan-bahan tersebut diciptakan makanan tradisional Melayu yang kini menjadi kegemaran kita semua. Jom kita lihat apakah makanan-makanan tradisional Malaysia orang Melayu yang paling popular di Malaysia. 1. Lemang, ketupat, rendang, dodol, kuih bahulu,
laksa, sate, ikan pakasam, nasi ulam, nasi lemak dan rendang dan banyak lagi diminati oleh masyarakat Malaysia dan di banyak luar negara. Baju tradisional orang Melayu zaman-zaman dahulu merujukan kepada baju tradisional orang Melayu, terutama sekali baju Melayu dan baju kurung dan baju kebaya. Selain itu, ia juga termasuk baju kebaya, baju tradisional zaman-zaman baju tradisional orang Melayu zaman-zaman dahulu merujuk kepada baju tradisional orang Melayu, terutama sekali baju Melayu, baju kurung dan baju kebaya. Selain itu, ia juga termasuk baju kebaya, kain sarung, samping dan selendang. Pakaian orang Melayu kini lahir daripada pertumbuhan dan perkembangan pakaian orang dahulu melalui proses ubah ansur. Proses ini bukan sahaja berlaku akibat peradaban awal masyarakat di tempat itu sendiri, malahan yang lebih penting akibat daripada pengaruh daripada pendagang India, China, Arab, Eropah. Unsur-unsur tamadun dari timur dan barat ini dioleh dan digabungkan menjadi satu budaya yang beraneka rupa serta indah dan unik. Pakaian kaum lelaki yang popular hingga kini baju Melayu, manakala pakaian wanita yang masih popular termasuk baju kurung, baju kebaya panjang, baju kebaya pendek, baju makanan-makanan yang famous tradisional yang dahulu-dahulu ada kat sekarang di mana-mana kat Malaysia pun ada, terutama sekali contohnya nasi lemak paling famous kat Malaysia. Kat mana-mana je boleh jumpa makanan tradisional dahulu dan zaman sekarang juga. Mana-mana kat MSU, kedai bistro pun kita boleh dapat nasi lemak yang sangat sedap kat mana-mana pun. Nampaknya dari situ zaman dahulu sekarangnya adalah semua yang yang makanan-makanan semua yang dahulu punya ada sekarang ni. Rendang, lemang, waktu-waktu perayaan hari raya kita akan buat semua makanan tradisional yang dahulu punya. Kita akan buat lemang, nasi lemak, rendang ayam, semua tradisional makanan kita akan buat pada hari perayaan. Baju kurung, baju kebaya panjang, baju kebaya pendek, baju kurung kedah dan baju pahang. Selain itu, terdapat juga pakaian yang dianggap klasik seperti pakaian Puteri Perak, Cik Siti Wan Kembang, baju Manora dan baju Minangkabau.